multimeter jenis clamp. Kenapa dia panggil multimeter clamp meter? Sebabnya dia boleh clamp-clamp kat sini. Ini adalah untuk clamp wire nanti, untuk pengiraan ampere. Nanti saya akan tunjukkan. Hai semua, bertemu kita kembali di channel Surya Home Maintenance, rakan penyegaran rumah anda. Okey, untuk video kali ni saya nak buat sharing sikit dengan korang semua cara-cara menggunakan multimeter. Okey, untuk multimeter ni dia ada 3 jenis model yang selalu kita jumpa. Yang pertama adalah model multimeter jenis analog. Yang kedua adalah digital multimeter. Okey, yang ketiga yang saya nak tunjukkan video kali ni adalah jenis multimeter clamp meter. Sekarang jom kita tunjukkan. Okey, sekarang kita nak tunjukkan korang ini adalah multimeter jenis clamp. Kenapa dia panggil multimeter clamp meter? Sebabnya dia boleh clamp-clamp kat sini. Ini adalah untuk clamp wire nanti, untuk pengiraan ampere. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, untuk clamp meter ni saya ada gunakan di salah satu video kita lah, iaitu cara top up gas R32. Okey, untuk video tu kalau korang nak tengok, korang boleh tekan link di bawah ni lah. Sebelum kita meneruskan cara-cara menggunakan multimeter ni, kita kenali dulu fungsi-fungsi yang ada di multimeter ni. Macam sekarang ni, kita boleh tengok di sini ada, ni adalah selector button. Contohnya kalau kita nak pusing, nak menggunakan nombor-nombor yang ada dekat atas ni, function and etc. ni. Okey. Yang ni adalah select button untuk kita tukar buzzer. Contohnya kita nak tukar pakai diode ke ataupun buzzer. Ni salah satu. Ni ada max, ini ada hold. Hold ni untuk menahan dia. Max ni adalah untuk berapa ketinggian kita nak pakai. Okey. Yang dua ni pula adalah probe, atau sesetengah orang panggil warna merah ni adalah untuk wire api supply, yang ni adalah wire neutral. Untuk probe ni selalunya digunakan dengan, kalau warna merah ni kegunaan dia adalah pada positif, yang warna hitam ni adalah negatif. Okey, probe digunakan untuk kita cucur pada tempat yang kita nak mengukur arus, contoh di barang elektrik lah, atau peralatan-peralatan elektrik yang lain. Okey, yang ni pula adalah clamp. Sebab tu dipanggil sebagai clamp meter. Untuk clamp ni pula selalunya digunakan untuk bacaan ampere. Contohnya macam ni lah, kita akan masukkan wire merah ataupun wire live selalunya untuk cek ampere dia. Okey. Yang pertama sekali, kita putar dulu butang select ni kepada function yang pertama. Sekarang korang boleh lihat ada 3 simbol. Untuk simbol yang pertama ni adalah simbol resistor. Untuk resistor ni, yang korang boleh lihat dekat sedepan saya ni ada satu resistor. Okey, macam mana kita nak cek resistor tu? Mula-mula sekali kita ambil probe. Untuk probe merah ni adalah probe positif. Yang hitam ni adalah probe negatif. Okey. Kita cucur dulu dekat kaki resistor ni. Sekarang korang boleh lihat dekat skrin dah ada bacaan. Okey. Untuk resistor ni, kalau bacaan di skrin terpapar bacaannya, menandakan resistor tu elok lagi. Kalau tak ada bacaan langsung ataupun terlalu rendah bacaannya, menandakan resistor tu dah rosak atau perlu diganti yang baru. Next, kita akan tengok simbol yang kedua. Okey, untuk pergi simbol yang kedua, kita memerlukan tekan button select ni untuk kita ubah kepada simbol yang ni adalah simbol diode. Okey, kat depan saya ni ada satu diode. Okey, macam mana kita nak test diode ni? Mudah saja. Kita ambil juga probe ni, probe merah positif, probe hitam adalah negatif. Okey, untuk probe ni, dekat diode ni ada satu garisan kelabu dengan garisan hitam. Untuk yang kelabu tu, satu garisan tu adalah untuk kita letak probe negatif. Untuk yang hitam, probe warna merah positif. Okey, sekarang kita test. Dia ada mengeluarkan bacaan ke ataupun tidak? Dekat skrin itu adalah bacaan menandakan diode tu elok dan boleh digunakan. Kalau bacaan di multimeter kosong, itu menandakan diode tu telah rosak. Okey, simbol yang terakhir adalah simbol macam wifi ni. Ini adalah simbol buzzer. Okey, kita nak pergi kat sini, kita kena tekan button select. Okey, untuk buzzer ni, kita boleh gunakan beberapa bahan. Contohnya macam fuse. Fuse ataupun wire. Okey, first, kita ambil dulu fuse ni, kita test menggunakan probe. Probe macam biasa, warna merah ini adalah positif. Yang warna hitamnya adalah negatif. Okey, kita cucur je, tak kisah. Untuk fuse, dia tak kisah pusing ke kiri atau ke kanan, tak ada masalah. Kita test. Dia akan mengeluarkan bunyi. Tapi ini menandakan fuse tu dah putus. Okey, kita cuba pula dekat satu lagi, yang plug top yang selalu kita gunakan. Ini kita buka. Okey. Untuk dalam ni pun ada satu fuse yang sama juga macam yang kita cek tadi. Kita ambil probe ni, kita test pula pada fuse yang ada dalam plug top ni.
Nampak tak buzzer kita berbunyi? Itu menandakan fuse ni elok lagi dan boleh digunakan lagi. Okey, yang seterusnya untuk buzzer ni pula kita boleh gunakan di wire. Kenapa saya cakap dekat wire? Untuk wire ni pula kita boleh gunakan, contohnya lah, kalau dekat rumah korang ada wiring yang macam ni, menggunakan semua wire warna yang sama. Untuk kita check buzzer dia, kita ambil prop ni, kita cuba check hujung dengan hujung dia untuk kita dapatkan bunyi dia ataupun buzzer. Tapi kalau kita test ke wire lain, dia tidak akan berbunyi. Maksudnya wire tu salah, bukan wire yang sama ataupun putus. Kalau macam wire dia tak berbunyi, menandakan wire tu putus. Macam ni kita tak dapat dia punya bacaan. Ni bukan wire yang sama. Yang ni kita try. Ni adalah bacaan wire yang kita dapat yang sama arusnya. Macam sekarang ni. Okey? Function yang seterusnya adalah function yang kau boleh tengok dekat sini, lambang garis putus-putus. Untuk lambang garis putus-putus ni dipanggil sebagai DC. Untuk DC ni, function ni digunakan pada test untuk bateri. Okey, contohnya kat depan saya ni ada 2 bateri. Untuk bateri ni selalunya digunakan dalam 1.5V. Dua-dua ni bateri sama. Sekarang kita akan test probe ni macam biasa. Untuk warna hitam adalah negatif, untuk warna merah positif. Okey, dekat bateri, dia dah tertera satu lambang tambah dengan tolak. Yang merah ni adalah pergi ke tambah, positif. Untuk yang hitam, pergi ke negatif, lambang tolak. Okey, sekarang kita test. Nampak tak dekat bacaan tu sekarang tertera 1.6. Maksudnya, bateri ni masih lagi mempunyai kuasa. Okey, kita try pula bateri yang seterusnya. Sama juga. Okay, kita letak tolak dengan tambah dia. Nampak tak dekat multimeter tu? Dia tulis 1.0. Maksudnya, bateri tu bukan dah habis tapi dah terlemah. Itu caranya kita nak check bateri menggunakan probe lambang DC pada multimeter ni. Okay, seterusnya kita select button kita kepada lambang seperti ombak ni. Lambang yang seperti ombak ni dipanggil sebagai AC. Okey, untuk AC ni selalu kita gunakan untuk mengukur arus elektrik. Kat depan saya ni ada satu soket plug. Macam mana kita nak tahu soket plug ni berapa current yang masuk dekat rumah kita atau berapa yang kita akan gunakan? Okey, macam ni. Kita ambil probe merah untuk positif, hitam untuk negatif. Okey, kita cocok je dekat dalam ni. Okey. Pastikan ini adalah untuk wire live, untuk wire api. Okey, yang ni untuk wire neutral. Kita onkan switch dia. Sekarang kita akan dapat bacaan di skrin multimeter kita dalam 242. Inilah current yang masuk dekat rumah kita yang selalu kita gunakan. Okey? Next, kita beralih kepada lambang 20A. Okey, untuk 20A ni, kita akan menggunakan clamp meter. Yang kau boleh tengok ni sekarang kan. Ini adalah bacaan untuk ampere. Dia ada 200 ampere ke 600. Bergantung kepada penggunaan api yang besar. Okey, saya bagi salah satu contoh. Untuk saya bawa ni kereta lain. Dia punya ampere bawah 20 ampere. Okey, macam ni kita nak clamp untuk baca dia. First sekali, okey, kita ambil clamp meter ni. Kita clamp dulu dekat kabel merah. Ini adalah kabel api, kabel supply. Okey, sekarang tak ada bacaan langsung untuk ampere yang digunakan. Okey, kita cuba on switch dulu. Okey, kita cuba masak air. Sekarang kita dah nampak tertera ampere yang digunakan untuk memasak kettle air 6.26 untuk ampere dia. Okey. Kalau untuk aircon pula, kita boleh menggunakan 20 ampere ataupun di pertengahan. Contohnya macam 200 ampere. Ini kalau dikira sebagai bacaannya adalah 20 ke atas. 20 ke bawah, 200 ke bawah, 600 ke bawah. Tengok keadaan current atau api yang kita gunakan. Okey, sekarang macam mana kita nak guna clamp meter dekat aircon? Okey, kita ambil clamp meter ni dulu, select kepada 200 ampere. Nampak tak kat 200 ampere tu? Okey, kita pergi dekat wire merah, wire api, wire live dia. Okey, kita clamp je. Nampak tak? Dekat skrin dah tulis 3.3 sebab kompresor baru on. Aircon kita boleh tengok dekat surat beranak dia nak 3.8. Maksudnya tak sampai lagi 3.8. Nanti bila dia dah sejuk, dia dapat bacaan, dia akan jadi 3.8. Dekat skrin pun dah nak naik dah 3.4. Nanti kita akan dapat bacaan 3.8. Sekian saja untuk perkongsian pada hari ini. Harap-harap bermanfaat pada korang semua. InsyaAllah kami akan sambung cara-cara penggunaan multimeter yang part kedua. Dan korang jangan lupa like, share, komen, subscribe channel kami Suria Home Maintenance, rakan penyegaran rumah anda. Lindung diri, lindung semua. Okay, bye.